di dalam majlis menjayakan seminar makluman awam binaan draft Plan Kuala Lumpur tahun 2020. Memang saya memberitahu kepada pegawai kita di DBKL untuk tujuan seminar yang akan merupakan seminar yang terakhir sebelum plan bandaraya diwartakan. Kita yang pertama sekali perlu berjumpa dengan stakeholders, tuan-tuan dan puan sekalian, dan kami telah wartakan, kami telah iklankan di dalam surat khabar dan juga beberapa pihak media, di samping menjemput secara surat kepada semua tuan-tuan dan puan sekalian untuk datang, kerana ini adalah merupakan satu perkara yang penting, terutama sekali kepada tuan-tuan dan puan yang mempunyai kepentingan. Sebagaimana saya katakan tadi, seminar hari ini merupakan siri yang terakhir untuk bengkel makluman awam dan pihak berkepentingan draft plan Bandaraya 2020 sebelum draft plan ini diwartakan pada 1 Julai 2012. Kalau ditanya saya, sebenarnya saya suka kalau boleh lewatkan lagi, ataupun kalau boleh tak payah ada plan ini, tak payah ada. Kalau tanya saya secara peribadilah, kerana sebagai Datuk Bandar kalau tak ada kuasa, jadi tak ada lah. Kerana plan, local plan ataupun plan tempatan, plan Bandaraya Kuala Lumpur ini adalah merupakan dokumen yang akan meletakkan asas-asas, meletakkan sistem, prosedur dan juga proses, terutama sekali dalam bidang pemajuan. Bila kita katakan terdapat satu sistem, prosedur dan proses yang didokumenkan, Datuk Bandar juga pegawai-pegawai di dalam DBKL tidak boleh, tidak dibenarkan ataupun adalah menjadi satu kesalahan kalau sekiranya melakukan sesuatu yang berbeza apa yang terkandung di dalam plan draft Kuala Lumpur tersebut. Ini kena faham. Ada orang katakan tak guna plan ni, dah buat apa nak sibuk-sibuk sangat. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan mengatakan sedemikian, kalau hari ini satu keputusan dibuat, tidak perlu Datuk Bandar, dia jadi cukup powerful. Kalau boleh terlampau banyak power ni pun susah. Dalam masa yang sama, saya juga ingin mengingatkan dan juga memberitahu kepada tuan-tuan dan puan sekalian bahawa bukan sahaja Datuk Bandar ataupun pegawai-pegawai daripada DBKL yang terlibat, kerana tuan-tuan dan puan yang menjadi penghuni-penghuni di DBKL yang mempunyai kepentingan ataupun mempunyai harta di DBKL ataupun ingin memajukan sesuatu kemajuan di kawasan Kuala Lumpur ini juga akan terlibat dan mesti mengikuti apa yang diletakkan di dalam plan induk yang akan kita wartakan. Jadi ianya bind kedua-dua pihak. Penyediaan draft plan KL 2020 ini telah dimulakan pada 2005, iaitu disediakan berdasarkan Akta Perancangan Wilayah Persekutuan 1982 yang mana merangkumi beberapa proses yang teliti. 2005, 2012, panjang ceritanya. Kalau sekiranya orang tua ada anak dah pergi sekolah lah, masuk darjah 1, belum kita dapat muktamadkan ataupun belum kita wartakan plan ini. Memang ada orang tak puas hati, kerana di dalam dunia ni kalau semua orang puas hati, kita akan berada dalam keadaan aman yang tenteram, kerana semua orang berpuas hati. Dan dalam konteks yang tidak berpuas hati ini, kami telah pun memberi ruang yang mencukupi untuk membolehkan mereka komplain, lakukan aduan terhadap perkara-perkara yang menimbulkan ketidakpuasan hati. Jadi kami telah menerima lebih daripada 5,000 representasi yang itu melibatkan 62,224 pandangan.
Banyak tu. Dan untuk tujuan mendengar bantahan-bantahan tersebut, satu jawatan kuasa bebas terdiri daripada 20 orang telah pun dilantik untuk meneliti, untuk menganalisa segala jenis bantahan yang dikemukakan, iaitu berdasarkan kepada peruntukan Seksyen 7 Akta Perancangan Wilayah Persekutuan 1982. Mereka telah mengambil masa. Ini terdiri daripada golongan-golongan profesional dari segi perancang, arkitek, termasuk juga di pihak swasta dan juga NGO menduduki di dalam lembaga pendengaran yang tersebut. Mereka mengambil masa lebih daripada 6 bulan. Saya tunggu, saya desak mereka sekeluarkan, akhirnya perkara ini dikeluarkan. Apabila menerima, maksudnya setelah mereka mengemukakan, iaitu yang pertama sekali seminar persatuan penduduk, yang keduanya bengkel kedua, yang kelima bengkel ke arah alam sekitar yang mampan pada 27 dan 28 Julai 2010, yang mana sebelum ini tidak termasuk di dalam draft Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Terdapat 6 sesi taklimat dijalankan bagi tempoh 3 hari tersebut. Ini adalah merupakan perkara selepas 6 seminar diadakan, kami adakan lagi sekali, iaitu hari terbuka, di mana 1227 kehadiran, dan pihak DPKL juga telah menerima 140 bantahan. Selaras dengan itu, Datuk Bandar telah melakukan pindaan-pindaan berkaitan dengan makluman makluman balak yang diterima dalam memastikan penyediaan plan tempatan Kuala Lumpur bersifat menyeluruh bagi menjamin keberkesanan pelaksanaannya pada masa akan datang. Selepas pindaan-pindaan tersebut dilaksanakan, Datuk Bandar pada 31 Januari 2011 telah mengemukakan pindaan draft plan Kuala Lumpur 2020 bersama-sama dengan plan 2020 itu kepada Jawatankuasa Perenggan Awam untuk tujuan penelitian dan tulisan kepada Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesetaraan Badan. Yang Berhormat Menteri mempunyai jawatankuasa yang tersendiri. Perkara tersebut telah pun dikemukakan kepada pihak beliau dan juga jawatankuasa. Dokumen-dokumen yang dikemukakan kepada Menteri telah diteliti melalui Lembaga Penasihat Perancangan Wilayah Persekutuan yang dilantik. 6 siri mesyuarat Lembaga Penasihat Perancangan Wilayah Persekutuan, termasuk 2 mesyuarat yang telah dipengerusikan sendiri oleh Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesetaraan Bandar, yang telah diadakan di Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesetaraan Bandar bermula 4 April 2011 hingga 2 Ogos 2011. Yang Berhormat Menteri dengan nasihat yang dikemukakan oleh jawatankuasanya telah meluluskan dengan pindaan draft Bandaraya Kuala Lumpur ini pada 25 hari bulan Ogos 2011. Walau bagaimanapun, pada 4 hari bulan Oktober 2011, penangguhan perwataan telah diumumkan supaya beberapa isu yang dikenal pasti memerlukan penelitian lanjut oleh DPKL dan pihak perunding sebelum draft tersebut boleh dibatalkan pemakaian. Isu yang timbul adalah mengkaji semula zon guna tanah dan intensiti kawasan tertentu. Banyak dikemukakan kepada kita, ada setengah mengatakan perlu ditambah, ada setengah mengatakan kenapa ditinggikan. Jadi ini memerlukan satu penelitian. Beberapa kawasan memang terlibat dengan perkara yang tersebut. Yang keduanya memastikan cadangan koridor infrastruktur yang diambil kira secara sempurna. Koridor yang dimasukkan adalah terdiri daripada cadangan laluan MRT. Di sini saya tengok saya dengan Datuk Azhar, dia pun datang ke sini, orang MRT, CEO MRT, yang melibatkan fasa kedua koridor, iaitu Circle Line, dan fasa ketiga Green Line, iaitu daripada Kepong ke Serdang. Ini sebenarnya merupakan satu elemen yang baru kita masukkan koridor dan belum ditunjukkan kepada tuan-tuan dan puan sebelumnya. Dan juga mengkaji semula, ini merupakan cadangan yang tidak termasuk di dalam kita punya draft plan yang awal,
iaitu cadangan sambungan lebuh raya NPE dan lebuh raya Duke yang dilihat akan memberikan kesan terhadap pembangunan River of Life, kawasan warisan pusat bandaraya serta menimbulkan beberapa masalah dari sisi kedudukan penyelenggaraan trafik di Jalan Tun Abdul Razak. Yang keempat, mengintegrasi cadangan terminal yang baru. Yang kelima, mengkaji kesesuaian cadangan kemudahan pengurusan sisa pepejam di dalam kawasan Kuala Lumpur. Yang keenam, menambah kawasan lapang awak melalui beberapa cara ataupun melalui cadangan baru yang dapat dilihat memberikan implikasi yang positif kepada kepentingan awam, antaranya adalah cadangan mewujudkan youth park ataupun taman bir di Jalan Ledang, iaitu satu kawasan hijau untuk kita gazetkan sebagai satu taman, dan juga kawasan lapang awak di pusat loji tumbahan pantai. Yang ketujuh, mengkaji semula cadangan guna tanah dan intensiti serta keperluan infrastruktur di sekitar kawasan pembangunan berimpak tinggi seperti kawasan pembangunan semula lapangan terbang Sungai Besi. Yang ke-8, ini merupakan perkara yang baru yang menyebabkan kita menangguh dari segi kedudukan penguasaan, kerana sampai kepada kita selepas kita mengemukakan dokumen kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai plan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ini merupakan perkara yang baru yang diambil kira. Tadi saya dah sebut dah 7 perkara. Yang ke-8, mengintegrasikan cadangan terperinci River of Life dan Entry Point Project EPP, NKA dan Greater KL Klang Valley. Yang ke-9, menyediakan lebih banyak peruntukan untuk golongan warga tua. Daripada dialog yang kita adakan, banyak perkara, bukan saja warga tua, termasuk daripada golongan-golongan kurang upaya akan dimasukkan bersekali. Juga yang ke-10, mengambil kira keperluan laluan basikal di kawasan perumahan dan sepanjang rangkaian hijau. Banyak pihak-pihak yang bertanya kenapa DBK tidak menyediakan rangkaian berbasikal, kerana sekarang ni banyak, termasuk pukul 2 pagi pun ada juga berbasikal sekarang ni, hari Minggu lah. Yang ke-11, mengkaji semula keperluan mengekalkan kawasan industri atau menukar kegunaannya kepada kegunaan yang lebih produktif dan selamat. Banyak kawasan-kawasan industri, umpamanya di kawasan Jalan Chow Solin, di kawasan Jalan Ipoh dan beberapa kawasan lagi yang terbiar lama. Sama ada kita ingin mengekalkan sebagai satu kawasan yang penuh dengan factory-factory yang lama yang berbentuk labor intensif, ataupun kita mencadangkan kepada kegunaannya sebagai commercial ataupun mixed development. Ini merupakan isu ataupun perkara yang dihadapi oleh kita, kerana ada, sebagai contoh, apabila lapangan terbang Sungai Besi dibangunkan, perlukah kita mengekalkan industri-industri yang lama di kawasan sebelahnya, iaitu di kawasan Chow Solin. Kerana dahulu memang tidak dibenarkan, kerana ianya merupakan laluan bagi kapal terbang dan tidak boleh dibina bangunan yang lebih tinggi. Dalam keadaan telah bertukar, jadi kita ingin memberikan pandangan supaya satu pembangunan yang menyeluruh dapat diadakan bagi kawasan-kawasan yang saya nyatakan tadi, ataupun kawasan-kawasan lain yang tidak saya sebutkan. Jadi pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kali pertama tengok penuh. Nak cakap pun rasa kekok sikit lah bila too many people. Tujuan seminar ini adalah untuk memaklumkan kepada orang awam, terutamanya pihak yang berkepentingan, mengenai pindah-pindah yang telah dibuat terhadap Plan Kuala Lumpur 2020 sebelum plan ini diwartakan. Saya berharap yang berhormat pun rasa seronok juga lah, kerana kami ini really transparent, jumpa orang ramai. Yang berhormat pun hadir memberikan sokongan. Ini merupakan satu perkara yang memang selalu saya tengok datang, dan ini merupakan satu perkara yang baru bagi kita di Kuala Lumpur. Dan saya terima kasih lah kepada semua, terutama sekali peserta-peserta penduduk. Saya tengok banyak rakan-rakan yang datang pada hari ini. Jadi bila sebelah petang nanti bercakaplah, sebelah pagi kita punya konsultan akan memberikan penerangan terhadap beberapa perkara yang terdapat dalam atur cara yang diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebelah petang masih belum terlewat untuk bercakap
sebelum kita mewartakan perkara yang mungkin tidak begitu besar. Immediately kita boleh buat decision. Tapi kalau terlalu besar, saya kena rujuk baliklah kepada pihak kementerian terhadap pandangan-pandangan yang tersebut. Kalau kita lihat dari segi kedudukan penduduk di dalam kawasan Kuala Lumpur yang merupakan ketika ini 1.8 juta. Walaupun begitu, kami telah pun meneliti terhadap bantahan-bantahan yang tersebut, di mana satu jawatan kuasa terdiri daripada 20 orang dari pelbagai pihak profesional, NGO, daripada pihak universiti dan juga termasuk pihak swasta untuk mendengar bantahan, iaitu lebih daripada 6 bulan, 9 bulan diberikan kepada mereka. Jadi apabila mereka mengemukakan dia punya result ataupun dia punya jawapan kepada pihak bandar, saya telah pun meneliti bahawa pandangan mereka, plan berkenaan boleh diterima dengan melakukan beberapa pindaan berdasarkan pandangan-pandangan yang diberikan. Kami telah pun berjanji kepada penduduk-penduduk bahawa kami akan mengadakan sesi-sesi yang khas dan khusus, iaitu 6 sesi diadakan bersama dengan penduduk-penduduk dengan subjek-subjek yang tertentu. Umpamanya bandaraya mampan dan siguan kehijauan dan solid waste dan siguan jaringan-jaringan jalan, semua 6 telah diadakan kepada penduduk-penduduk. Jadi hari ini lagi sekali saya menyebut, kita iklankan di dalam surat khabar, kita beritahu kepada orang ramai supaya hadir, dan kehadiran pada hari ini amat memerasakan. We have nothing to hide, we are here to explain, we are here to hear. So please use this opportunity to really listen, and not too late for them, for the participants to give their views on our draft plan. Gas masuk bau lah.